Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kitab Hidayatus Salikin, Faslun fi Adabis Siyam. Ini suatu pasal pada menyatakan adab puasa. Jadi alhamdulillah kita telah tamat dalam perbincangan tentang salat. Kita masuk pula ke dalam bab siam, yakni bab puasa. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Syarat yang pertama nak sah puasa, nak mesti kita berniat tabiitun niyah. Niat pada waktu malam. Ini beza dengan puasa sunat. Puasa sunat kita boleh boleh niat pagi. Kita tak minum air lagi sampai pukul 10 pagi. Rasa nak puasa hari ni, saja aku puasa, tak apa, boleh terima. Tapi kalau Ramadan tak, Ramadan mesti bermula pada waktu malam niat kita. Kenapa? Sebab puasa bulan Ramadan tak boleh setengah hari, tak boleh sekejap hari, tak boleh separuh hari, tak boleh kurang daripada satu hari. Jadi kalau kita tak niat lagi pada waktu malam, bila masuk waktu subuh, masuk fajar, maknanya sebahagian daripada hari tersebut kita belum berpuasa kerana tak niat lagi. Itu sebabnya puasa Ramadan mesti niat waktu malam. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Setiap malam kita niat puasa. Walaupun ada juga sebagian ulama kata kalau kita niat sebulan bulan Ramadan tu boleh. Jadi ada sebahagian ulama kata baik kita niat sebulan. Mana masuk awal Ramadan kita niat saja ke puasa Ramadan ni sebulan. Tapi setiap malam kita berniat balik. Tiap malam kita niat pula. Kalau ada tersalah satu malam kita tak berniat, maka dia masuk di bawah niat umum yang kita dah niat di awal Ramadan. Jadi selesai masalah kita. Kita pun tak jadi was-was kalau tidak air. Malam niat apa tidak? Kita ni mudah jadi was-was. Bila jadi was-was, banyaklah perkara-perkara yang akan berlaku lepas pada tu. Seperti katanya, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini contoh niat. Bukan maknanya mesti kena ni. Pasal tu dalam kitab kata seperti katanya. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak banyak cerita. Dalam kitab kita ni dia tak banyak cerita. Sebab adab saja. Dia bukan nak niat berapa rukun puasa berapa, adab. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima' pada hal sengaja. Berapa perkara yang membatalkan puasa? Makan, minum dan jima'. Maka jika diperbuat sesuatu yang demikian itu dengan lupa, kita terlupa tiba-tiba, sedap menik makan sikit, sudah makan teringat aku puasa, jadi berhenti sebentar-bentar. Atau digagahi orang paksa kita, mari letak pistol di kepala kita, mu tak makan, tembak. Makanlah kita ni. Betul lah lapar pula kak, jadi kijak lah tak? Tapi kena paksa sungguh lah. Kalau sekat orang gorai, mu tak makan aku pihak, tak pihak lagi. Ataupun dia kecil pada kita, kita tengok dulu kata siapa dia lebih hebat. Jangan mentawar kata makan tak makan boleh napa. Makan nak kena napa kak, tu cari alasan dah tu tak. Malah esok pakat pula cari hak lain pula, suruh napa pula, makan pula. Jadi atau dengan digagahi orang, maka iaitu tiada batal puasanya. Mana kalau dipaksa, puasa kita tak jadi batal. Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid ataupun nifas. Atau wiladah. Apa dia wiladah? Bersalin. Keluar anak. Jadi kalau orang perempuan mari haid, tengah dia puasa, haid dia sampai dah. Batal, automatik batal puasa dia. Ataupun nifas. Nifas ni darah selepas keluar anak. Itu makna nifas.
Dalam mazhab Syafi'i, nifas ni tidak akan berlaku kecuali selepas keluar anak. Darah yang keluar sebelum daripada anak keluar, itu tidak dinamakan darah nifas. Orang ni kena semaya lagi. Tapi ada sebagian mazhab dia kata tidak. Sehari sebelum keluar anak, kalaulah turun darah dah, darah ini dianggap sebagai darah nifas. Dan bagi mazhab Malik, dia kata darah ini darah haid, kena tinggal semaya. Itu perbezaan antara nifas dengan tidak nifas. Atau wiladah, beranak dah, tengah duduk ngadu semolek-molek, cukup bulan, keluarlah anak dia, kurang-kurang, batal lah puasa mak dia. Pada perempuan, ini hukum khas untuk orang perempuan. Dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan mani. Duk kosek ke dia, keluar mani. Dan dengan sebab mencium isterinya dengan syahwat, lagi keluar mani. Baru-baru jumpa, duk gurau dua ni, keluar mani, batal lah puasa dia. Atau keluar mani sebab memegang-megang akan isterinya dengan syahwat. Jangan duduk gorak lah bulan Ramadan, tidur jauh-jauh lah. Tidur apa, duduk dekat-dekatnya. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah. Sengaja muntah. Kita korek dalam mulut kita ni, menyebabkan dia geli tekuk, muntah, batal puasa. Sebalik, bersalahan, kecuali jika berbuat demikian itu dengan lupanya atau dengan tergagah. Mana kalau kita bukan nak kita tak korek, tapi dia nak muntah sendiri, pening ke apa-apa, muntah automatik, muntah sendiri, jadi tidak batal puasa. Tapi kalau korek dia, batal. Maka iaitu tiada batal puasanya. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium isterinya dan bermain-main dengan isteri. Pasal apa makruh? Makruh ni kalau dia yakin dia boleh jaga syahwat, boleh jaga, tidak terlanggar hukum. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah, ambil berbekam dalam buang darah ni, apa ni, derma darah, dan berlebih berkomor-komor dan berlebih-lebih memasukkan air ke dalam hidung pada ketika mengambil air sembahyang. Dan lagi makruh bagi orang yang puasa itu bersugi kemudian daripada gelincir matahari. Jadi kita ni merasa kepada mazhab Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i yang kata lepas pada gelincir matahari tak boleh lagi kita bersugi. Kerana menafikan hadis yang Nabi kata khalufu famis saim. Bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Jadi mulut ni akan bau lebih kuat lagi apabila dia lapar. Sebab bila kita lapar kuat, dia keluar daripada maidah kita ni, keluar menyebabkan bau. Jadi kalau kita gosok gigi, hilang bau. Jadi mana lagi ada kelebihan dia ni? Itu apa yang disebut oleh ulama yang mengatakan makruh. Tapi bagi ulama ada yang mengatakan tidak makruh sampai maghrib. Kerana Nabi SAW bagi arahan bersiwak. Bersiwak ni sentiasa, setiap kali nak salat bersiwak, nak baca Quran bersiwak. Jadi tidak dikecualikan. Cuma yang dikecualikan tadi kerana takut hilang bau mulut, menyebabkan dia tidak dapat lebih harum daripada kasturi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham taklil. Kalau kita tak nak bersugi kerana ikut dalam kitab kita ni, taklil dia sebab dia takut hilang bau mulut dia, menyebabkan hilang fadilat lebih daripada kasturi tadi. Bermula sunat bagi orang yang puasa itu, ini habis dah larangan-larangannya. Yang tadi larangnya daripada membatal, perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, benda-benda yang makruh, tak batal tapi makruh. Perbahasan yang balik seterusnya, perkara yang sunat dalam kita puasa. Bermula sunat bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka. Masuk waktu buka puasa, makan. Bukan sombak, buka puasa. Ini kita salah tak ni. Buka puasa ni, kita buka dia sikit cukup lah. Dengan air buah tamak, kuih sikit cukup. Bukan syarat kita ngomong habis talak, meninggal bekas.
Mungkin lapar sehari tak makan. Itu bukan macam tu. Kenapa? Kerana perut kita kosong. Bila kita perut dia kosong, kita serai masuk sekaligus akak 2 pinggan sekali ni, terseksa dia, masuk dengan kuat, tergagah. Tapi kalau kita minum air sikit, bagi buah tamar ke dia sikit, makan kuih, dia masuk bergerak dia. Kalau kereta kat baru nak panas enjin ni, sudah semaya maghrib kan, gomoh lah. Dengan lauk airnya, dengan lauk ikan apa orang. Itu sepatutnya. Yang kita buat ni tak sepatutnya, sebab menyeksa perut kita sendiri. Sombak masuk yang menyebabkan dia terseksa. Allah dia kata serai masuk gini mana ni, punya sombak berat-berat gini. Bila sombak banyak, masa duduk semaya tarawih, khusyuk dah lah. Khusyuk atau khusyuk masa semaya tarawih? Khusyuk lah, sebab perut ni kerja letih dah ni. Pasal tu dia makan sedikit. Nama dia pun iftar. Apa makna futur? Makan sedikit, pembukaan makan ni. Macam kita makan pagi, dalam bahasa Arab dia panggil futur ataupun iftar, makan pagi sikit. Orang makan pagi tak makan banyak, kecuali orang Melayu dengan berbagai-bagai jenis nasi dia tu. Mana futur ni nak buka mulut, buka apa ni, maidah kita ni, perut kita ni masuk makanan. Kenapa dia nak kepada makanan yang manis masa buka mula-mula start? Kerana dia memerlukan kepada zat benda manis. Banyak kalau kita bahas tentang kelebihan ni, insya-Allah kita tangguh dalam bulan Ramadan nanti baru sedap dah. Dan mentakhirkan sahur. Sahur tak boleh awal. Sahur kena lewat. Lewat sekadar dekat-dekat dengan nak habis waktu baru kita sahur. Tapi jangan selewat sangat. Siapa orang duduk azan lagi, kita baru duduk makan lagi. Biar ada masa sikit berehat. Apa ni, sempat cuci mulut kita dan sebagainya, sempat semaya berjamaah. Itu yang penting. Kalau gua nak tak pagi semaya subuh ni, Allah sahur kena takhir. Jadi alasan gua lain dah tu. Alasan ni pun satu penyakit juga kalau dia cari banyak-banyak sangat dah. Dan lagi sunat bagi orang yang puasa bahawa berbuka puasa dengan kurma. Sunat kita buka puasa dengan tamar. Sama ada puasa Ramadan ataupun puasa sunat kita puasa hari ni. Kita sini lama dah projek apa ni, bagi watama buka puasa ni terhenti lama dah. Jadi siapa-siapa nak sambung balik, insya-Allah taala kita sambung balik. Ada orang puasa hari Senin, ada hari Khamis ada. Kita sunat puasa. Sunat kita buka puasa dengan buah kurma, buah tamar. Dan jika tiada kurma, maka iaitu dengan suatu yang manis. Nak yang manis. Dan jikalau tiada dapat yang demikian itu, maka sunat berbuka dengan air saja. Buka dengan air lah. Tak ada orang lain dah. Dan sunat pada ketika berbuka itu, baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfirli. Dia baca kodok tahu ni. Sempat ke baca? Kau sama derah dengan orang baik masuk somak makan ni. Baca. Masuk sikit. Makan orang tambah baca. Dan lagi sunat mandi janabah dahulu daripada terbit fajar. Bagi orang yang berjunub, naklah dia mandi junub ni sebelum subuh. Kalau tak mandi, sah puasa dia, tak ada masalah. Dia tidur malam tu letih. Siapa orang azan? Subuh dah. Baru bangun mandi, tak ada masalah. Dan lagi sunat mengekali atas sembahyang tarawih. Sunat kita sembahyang tarawih. Bila sembahyang tarawih ni malam dah lah. Malam bulan Ramadan tu sembahyang tarawih. Iaitu 20 rakaat dan pada tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Yang pentingnya pergi sembahyang tarawih. Lagi panjang, lagi lama sembahyang, lagi afdal. Kerana setiap saat, setiap detik kita bangun berdiri kerana Allah SWT ini ada pahalanya. Jangan kita cari main express tak payah. Kita cari yang khusyuk, yang kita boleh sembahyang tarawih dengan tumakninah, dengan baik. Dan lagi lama kita dengar zikir ayat-ayat Allah SWT dibaca, lagi lama kita rokok sujud, itu lebih afdal, lebih baik. Sembahyang itu 20 rakaat dan pada tiap-tiap rakaat memberi salam. Jadi Tuan Syekh kita ni pilih bilangannya untuk 20 rakaat. Jadi orang tanya,
masalah bilangan rakaat tarawih ni ada bilangan ke tidak. Jadi kalau kita nak ikut pendapat 20 rakaat, ikut. Tidak menjadi perbalahan dalam masalah bilangan. Kerana Nabi bagi tahu dah salatul laili masna. Mun sembahyang malam ni 2 rakaat sampai subuh tak apa. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah dan membaca Quran dan zikir. Ini yang sepatutnya. Bila boleh masuk bulan Ramadan nanti, banyak sedekah. Banyak baca Quran. Kerana bulan Ramadan dia panggil syahrul Quran. Bulan Ramadan ini dia panggil bulan Al-Quran. Pasal apa? Sebab bulan Ramadan diturunkan Quran. Quran tunggu bila? Permulaan tunggu Quran dalam bulan Ramadan. Kerana itulah digelar bulan Ramadan dengan bulan Syahrul Quran. Ramai ulama-ulama besar, tuan-tuan guru kita bila masuk bulan Ramadan, dia tak mengajar. Kalau dia mengajar pun tukar mengajar tafsir. Pasal nak baca Quran. Ataupun terus tak mengajar ada juga. Dia lebih menyibukkan diri dengan baca Quran. Jadi kita cubalah baca Quran paling kurang sebulan Ramadan tu amal tak paling kurang biarlah khatam 3 kali. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah, tak boleh apa. 3 kali sebulan Ramadan tak boleh. Tak boleh 3 kali khatam Quran bulan Ramadan. Kena boleh. Hak sama yang benar kalau boleh ke 3 hari khatam sekali. Boleh? Lagi boleh. Kau tak boleh ni. Kalau 3 kali khatam maknanya 10 hari sekali khatam. 3 juzuk sehari ke. Tapi kalau boleh 3 hari sekali, maknanya sehari 10 juzuk baca. 3 hari sekali khatam. Ini yang baik. Bulan Ramadan, bukan bulan lain. Sibuk apa? Oh, sibuklah dia kata nak beli kain lansir lah, nak pergi beli awal lagi. Masuk bulan Syaban, koyak orang tina rumah, senaram apa dia nak beli. Nak tukar kain lansir baru, tepah sekarang ni. Nak kerusi baru, belilah ni. Masalahnya dia kata model baru tak terbit lagi. Dia terbit dekat nak raya, tanya orang sibuk nak terawih tu. Oh, ni pun selaru juga ni. Penyakit fitnah ni, dia panggil fitnah apa ni? Coba ujian Allah SWT nak bagi ni. Tak terbit pula dah model-model hak lama. Hak ada, hak boleh sampai ni, hak baki tahun lepas. Takkan kita lagi beli dah. Ni pun satu celaru juga ni. Kalau tak boleh pair kau orang rumah ni, hak tu ya tok guru apa ni syekh kita cerita dah syekh tu. Marah anak murid dia. Anak murid dia goyak, "Syekh, saya nak mari tanya pendapat tuan guru ni nasihat. Isteri saya baru kahwin, beranak mengandung dah 4 bulan. Apa nasihat?" Tok guru dia kata, "Awal lewat dah mu ni, baru mari tanya. Lepas mengandung 4 bulan baru mari tanya. Sepatutnya mu tanya aku sebelum mu klip nikah. Nak ambil cuti klip nikah, tanya tuan guru macam mana saya nak kahwin. Barulah tuan guru tu nasihat cari isteri ni hak juruh. Hak isteri yang salihah. Baru tak sibuk cari kain lasi. Orang cari nak baca Quran, dia sibuk nak cari kain lasi. Ini pun satu kecelaruan juga dalam rumah tangga ni. Jadi kita ni nak bagi nasihat ke pelajar-pelajar kita ni. Cara nak pilih isteri, jangan ada banyak-banyak syarat. Syarat yang pertama, juruh mana salihah. Tulis itu. Syarat yang kedua, comel. Padai dah dua tu. Padai dah lah, syarat gabung banyak-banyak. Cerita mai tarawih ni tu tak. Nak ayat bulan Ramadan ni kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak baca Quran dan bersedekah. Kata Imam Al-Ghazali, apa nama Imam Al-Ghazali? Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala. La yanbaghi an taqtasira ala shaumi Ramadan fatatruka at-tijarah bin nawafil وكسب الدرجات العالية في الفراديس فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكوكب الدري وهم في أعلى عليين. Dengan nasihat Imam Ghazali kata apa? Artinya jangan segianya, jangan sekali-kali bahawa engkau simpankan atas puasa Ramadan. Jangan sekali-kali kamu hanya puasa Ramadan. Bulan Ramadan ni sekat puasa ya. Tak makan tengah hari. Sekat tu ya. Itu hak wajib memang kena buat. Tapi bukan setakat itu. Bulan Ramadan ni mesti kita isi sepenuhnya dengan beribadat kepada Allah SWT.
Kenapa kita tak nak isi lagi? Allah SWT bagi peluang yang begini besar. Bila masuk bulan Ramadan, sufilati syayatin. Syaitan-syaitan hak ganah-ganah ni semua kali kena ikat belakang. Kalau syaitan kena ikat dah, kena tambak dah, kita tak boleh lagi lawan satu lagi seteru kita. Nafsu ya tak boleh lawan juga. Maknanya menakutlah lah kita. Lo ni zaman tidak Ramadan ada dua seteru, nafsu lagi, syaitan lagi. Masuk bulan Ramadan, nafsu tinggal nafsu saya. Syaitan kena ikat habis, kena buka. Kena penjara dah dia. Masuk ISA dah syaitan. Bila Ramadan. Hak ada depan kita siapa? Nafsu kita. Kalau tak ada lawan juga nafsu, maknanya kita ni boleh dianggap sebagai orang yang terlalu lemah dari sudut beribadat kepada Allah SWT. Lemah dah. Pasal tu Imam tadi kata, mu jangan segia, tidak segianya bagi seorang itu hanyalah bulan Ramadan ni setakat puasa saja. Orang tanya, ibadat dah bulan Ramadan? Ibadat dah saya, puasa tak tinggal sekali habuk. Itu asas kepala modalnya. Padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat. Banyak lagi keuntungan lain, saham-saham lain yang boleh kita ambil di bulan Ramadan. Dengan berbuat puasa sunat dan mengusahakan akan beberapa darjat yang tinggi bin nawafil. Maknanya kita puasa juga pula puasa sunat yang lain, dan mengusahakan akan beberapa darjat yang tinggi dalam syurga yang bernama Firdaus. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, nascaya menyesal engkau ketika melihat kepada darjat yang tinggi tempat kediaman orang yang puasa sunat, ia seperti engkau melihat kepada bintang yang sangat bercahaya pada setinggi-tinggi tempat dalam syurga. Maknanya tidak sahagianya bagi seorang ni puasa ni bulan Ramadan. Lepas pada bulan Ramadan kita tak kenal lagi puasa. Baru ni masuk bulan Syawal, kita kempen masyarakat Islam semua supaya puasa apa? Sittah min Syawal. Puasa ni lagi bulan Syawal. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Habis Syawal masuk bulan Zulkaidah, masuk bulan Zulhijjah, kita kempen juga supaya beramal dalam hari-hari yang 10 awal bulan Zulhijjah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, tidak ada suatu hari yang sangat dikasihi, yang disuka oleh Allah SWT beramal dalam hari tersebut, hari-hari ini, lebih daripada beramal pada hari awal 10 Zulhijjah. Jadi kita bagi tahu juga dalam ini boleh kita puasa. Terutama sekali puasa Yaum Arafah, pada hari Arafah. Puasa hari Arafah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi jaminan, ahtasibu Allah, yang akan mari dalam hadis nanti. Minta keampunan kepada Allah SWT. Masuk lagi puasa sunat yang lain. Lepas pada Zulhijjah, mari Muharram. Ada pula puasa sunat hari Ashura. Mana hari-hari ini ada puasa. Jadi janganlah, Imam Ghazali nasihat kepada kita, janganlah kamu ni kena puasa hanya bulan Ramadan. Bulan-bulan lain tak jumpa dengan puasa. Duk jumpa dengan nasi buku sama pagi-pagi. Tak padan dengan nasi lemak, nasi berapa? Nasi kerabu. Lepas konyol nasi kerabu, nasi belauk. Jadi tak payah cari nasi lagi kita. Puasa tak ada dalam kamus kita. Jangan. Kenapa? Dia kata kamu akan menyesal nanti bila tengok sahabat-sahabat kamu yang puasa duduk dalam syurga yang tinggi tempat dia, kerana mereka ni melakukan puasa sunat. Tak nak kita. Lebih-lebih sekarang ni orang dah sibuk dengan barang mahal ni. Lagi puasa, lagi ekonomi. Tak payah makan tengah hari. Dah sibuk ke barang mahal. Puasa tak. Puasa yang naik dari segi taraf. Bermula hari yang sunat, menguasakan dia, mempuasakan dia. Betul? Bermula hari yang sunat, mempuasakan dia. Lagi sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beberapa hari. Tengok. Ada beberapa hari yang sangat sangat besar pahalanya untuk kita lakukan puasa. Yang pertama, hari Arafah, iaitu hari yang 8, hari yang Arafah yang lain daripada orang yang mengerjakan haji. Tengok ni syarat. Bagi orang yang mengerjakan haji, duduk di bumi Arafah, tidak disunatkan bagi mereka mengerjakan puasa hari Arafah. Kenapa? Karena hari itu hari kita dituntut supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gelincir matahari zuhur sampai terbenam matahari. Kerja hari itu berdoa
berzikir, minta apa saja kepada Allah SWT, Tuhan akan perkenankan doa. Jadi hari itu tidak disunatkan puasa, nak suruh kuat, gagah untuk berdoa kepada Allah dan berzikir. Pasal tu dia kata sini, bagi orang yang lain, bagi orang yang tidak mengerjakan haji, iaitu hari yang ke-9 pada bulan Zulhijjah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Artinya, bermula puasa pada hari Arafah itu diharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa menghapuskan akan dosa pada tahun yang dahulu dan pada tahun yang kemudian. Puasa tahun dulu dan tahun kemudian, Nabi kita harap Allah Taala ampunkan dosa orang ni, orang yang berpuasa pada hari Arafah. Puasa ke tak puasa kita? Tak boleh jawab. Nak sibuk hari Arafah ni, nak sibuk nak raya. Orang panggil hari waktu topak. Cara kata topak ya kita ni, cara makan besar hidup ni. Orang Malaysia pula sibuk hari Arafah ni. Beza kita di Malaysia ni dengan Mekah, nak ikut mana? Selalu pula sini. Ada orang kata kena ikut Mekah sebab hari Arafah. Ada ustaz tu kata tak boleh ikut Mekah, kita kena ikut sini. Bila hari orang tarik dia Arafah ni, hari Arafah biasanya Arab Saudi lebih dulu pada kita sehari. Jadi masalah orang kita ni ramai tak boleh puasa ni kerana celaru dengan fatwa ustaz dia. Bila kita tanya hak ni, dia kata kita kena puasa, tak boleh ikut hari Arafah. Hari Arafah Mekah tu, kita kena puasa ikut kita. Terlepas hari Arafah. Bila mari hari Arafah di Malaysia pula, kita tanya, mana boleh? Hari ni hari raya Mekah. Jadi Pak Pandai lah jawab dia ni, tak puasa bila soalan banyak sangat. Jadi kita puasa ikut kita sini. Ikut kita di Malaysia ni, kita duduk sini, ikut matahari 9 Zulhijjah di tempat kita. Kalau rasa nak suruh sempurna, tak siwas-was, kalau di Mekah lebih cepat daripada kita sehari, puasa dulu hari tu. Hari kita sini 8. Hari Mekah lepas dah, puasa kita untuk hari kita sini, dua-dua kena. Mana kalau kena hari Arafah untuk Arab di Mekah, kita puasa dah. Kalau kena untuk sini, kita puasa sini. Jadi ada sebahagian orang kata, hari Arafah sini tak boleh puasa dah, sebab orang raya dah Mekah. Jadi celaru ke tak celaru? Tak puasa lah, jawab dia banyak sangat tanya. Kita teringat benar, kalau hari puasa, hari haji ni, Amo teringat sangat cerita ke siapa dia? Lembu Bani. Lama tak sebut cerita Bani Israel. Lembu Bani Israel. Ingat ke tidak cerita lembu Bani Israel? Cerita Baqarah. Waktu Nabi suruh melih lembu, puak dia keduk tanya banyak. Lembu tina ke? Esok orang tanya pula, lembu warna apa? Akhirnya hampir-hampir tak nak sembilan lembu kerana banyak sangat bertanya. Jangan ada banyak tanya. Dah orang yang puasa ikut Malaysia ikut. Kalau nak selamat, nak lebih afdal, puasa ikut Mekah sehari, ikut Malaysia sehari. Selesai masalah kita, perbahasa kita ni. Ini banyak tanya. Ustaz-ustaz kita ni pun, kalau orang tanya, tak jawab. Tak mahu, tak nak kata Allahu a'lam. Dah tak faham masalah, jangan tak jawab. Celaru masyarakat. Kita tanya ustaz kawan-kawan kita lain, kita muzakarah dulu. Macam mana soalan saya ni, tak faham masalah. Nak jawab juga. Hadis ini tanda di situ. Hadis siyamu yaumi Arafah ini rawahu Muslim. Tanda hadis riwayat Muslim, mana hadis sahih. Yang kedua hari Ashura. Mana hari Ashura? Iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Hari yang 10 daripada bulan Muharram. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Artinya bermula puasa pada hari Ashura itu diharap daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa menghapuskan dosa pada tahun yang dahulu. Puasa hari Arafah boleh berapa tahun? 2 tahun. Puasa hari Ashura hapus dosa berapa tahun? Setahun. Puasa tak puasa? Tak teringat tahun lepas. Tahun lepas ni kena puasa. Hari Ashura ni sunat dia puasa, bukan kacau surga. Masyarakat kita sini bila mari hari Ashura cakap nak kacau surga. Kalau kacau surga larat ke nak puasa? Cekak ke nak puasa? Tak larat dah lah.
Suruh ni bukan buat bubur koleh biasa ni. Kaca ajak lepas subuh, lepas zuhur baru siap. Dia kata ni kalau nak siap lagi, nak suruh golek lagi, kena akak pukul 3 kali lagi. Kata tak sedut golek-golek lah. Dapat kena suap dalam mulut dia dekat belakangnya dah. Tapi tak buat kan orang kata, mana tak buat Asyura ni tak semangat ni. Ini cerita dia je. Asyura. Puasa tak becek. Buat bubur surah tak. Puasa hari Asyura tak ada dalam kamus. Ini celaru dia panggil lagi. Yang kita nak sekarang ni, kita nak ihya, menghidupkan amalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti bagi tahu setiap ada musim, bagi tahu kepada masyarakat puasa hari Asyura. Nak kaca surah, lepas pada itu kaca, nak kaca 10 kawah 20 kawah asal kelarak kan. Tapi hari Asyura jangan kaca. Jangan kaca, mesti puasa dulu. Yang ketiga, hari Tasu'a. Apa dia hari Tasu'a? Iaitulah hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in 'ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'. Famata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qablahu. Artinya, sungguhnya jika aku hidup pada tahun yang akan datang. Nabi kata kalau aku hidup lagi tahun sampai tahun depan, nescaya aku akan puasa pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat benar nak puasa pada hari Tasu'a. Apa dia hari Tasu'a? Hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Nabi kita niat nak puasa. Cuma tak sempat puasa kerana maka mati wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu daripadanya. Jadi tak sempat Nabi kita nak puasa, Nabi kita telah wafat pada tahun tersebut. Tapi cita-cita dia ada ke tidak? Ada. Cita-cita Nabi nak berpuasa ada, maka kita teruskanlah apa yang diharap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Yang keempat, sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini sunat kita puasa pada hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Maknanya awal bulan Zulhijjah ni, itu hadis hari yang lebih baik. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sawma yawmin minhu ay al-ashri ya'dilu siyam sanah wa qiyama laylah wa qiyama laylatin minhu ya'dilu qiyama laylatil qadri. Apa ya? Dah nanti dulu. Artinya bahawa puasa sehari daripadanya, yakni daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Bukan hari 10. Hari 10 hari raya tak boleh puasa. Hari-hari yang pertama, 1 hingga 9. Itu menyamai puasa setahun. Dan bahawasanya berdiri pada berbuat ibadat dalam malam semalam daripadanya itu menyamai berbuat ibadat dalam malam Lailatul Qadar. Tanda situ, hadis ni riwayat Tirmizi, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Tirmizi, hadza hadisun gharib. Kata itulah kata ulama muhakkik hadis, dia kata hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Kita balik kepada hadis yang sahih. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Hadis sahih ada. Ya, Nabi telah bersabda, tidak ada satu hari yang lebih dikasihi oleh Allah SWT beramal ibadat daripadanya lebih daripada hari 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah ini. Sahabat-sahabat pergi tanya, wayal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, beramal di alam hari ini 10 hari terawal ni lebih baik daripada kita pergi jihad. Nabi kata apa? Walal jihadu fisabilillah, lebih baik lagi daripada kamu pergi berjihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai' min zalik. Kecuali seorang itu keluar dengan diri dia sendiri, dengan hartanya, dia tak balik-balik lagi dah. Mana orang dia pergi mati syahid, barulah pahala dia boleh mengatasi pahala beramal dalam 10 hari terawal di bulan Zulhijjah. Besar ke tak besar kelebihan dia? Sangat besar. Jadi kita yang tak tahu nak buat apa. Kalau kita tahunya masuk bulan Zulhijjah, sibuk dengan cari buluh nak buat lemah, cari daun palas nak buat topak,
nak tukar kain lasik, nak tukar kerusi baru. Itu tahu. Beramal di hari awal 10 Zulhijjah. Jadi sama-samalah kita memperingati. Kita bagi tahu kepada masyarakat ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan beramal pada hari-hari tersebut. Karena besar pahala dia. Sangat besar pahalanya sebagaimana tersebut dalam hadis. Walaupun hadis kita di sini dhaif, tapi ada hadis lain yang kita baca tadi, hadis itu sahih. Yang kelima, sunat puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil Muharram. Maksudnya bermula yang terlebih afdal puasa. Puasa ni lebih afdal bila kita puasa kemudian daripada bulan Ramadan. Hak afdal bulan Ramadan tak ada sebut dah dianya. Sebab dia wajib, dia fardu. Kalau kamu tak puasa berdosa. Yang ni yang sunat. Afdal yang dipuasa sunat ni bila? Iaitulah puasa pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram kita kena puasa. Lebih-lebih lagi pada hari mana tadi? Hari Tasu'a wa Ashura. Kita ingat. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman minal Muharram falahu bi kulli yawmin 30 yawman. Artinya barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari daripada hari bulan yang lain. Kita bagi tahu ke tadi? Hak depan tadi. Hadis afdalus siyam tu hadis riwayat Muslim. Tanda. Hadis afdalus siyami ba'da syahr Ramadan syahrullahil Muharram. Hadis ini riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim. Bila kita ingatlah bila sebut Bukhari, Muslim, tak payah tanya lagi sahih ke dhaif. Jangan tanya. Kalau tanya lagi tu orang panggil buat cari kerja ya. Cukup. Ulama-ulama talaqatul ummat bil qabul. Ulama telah menganggap hadis Bukhari Muslim ni hadis yang sahih. Kalau ada satu dua perbincangan itu kita serah kepada orang-orang yang mutakhasis dalam bab ini. Tak ada dah. Afdalus siyam tu hadis riwayat siapa? Muslim. Adapun hadis yang kedua tadi, barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari daripada bulan yang lain. Tanda hadis ini maudhu'. Hadis ini palsu sebagaimana tersebut dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Beliau Syekh mengatakan hadis ini maudhu', makna hadis palsu. Cukup dah hadis ada atas tu sahih pada. Yang keenam, sunat puasa pada bulan Rajab. Karena diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Artinya Rajab itu bulan Allah Ta'ala, dan Sya'ban itu bulan aku, dan Ramadan itu bulan umatku. Jadi pembahagian begini, ulama-ulama hadis kata ada sedikit keganjilannya. Hadis ini diriwayat oleh Abul Fath Ibnu Abil Fawaris daripada Hasan, hadisnya mursal. Sebab itulah ulama hadis kata dalam kitab Al-Jami' As-Saghir hadis ini dhaif. Oleh hadis ini Syahrullah Rajab Syahrullah ini masyhur. Bila dekat Ramadan nanti kita akan dengar hadis ini disebut oleh para pendakwah. Tapi kita tambah di sini hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah dari segi sanadnya. Yang ketujuh, sunat puasa pada bulan Sya'ban. Sunat puasa pada bulan Sya'ban. Kerana hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, apa dia kata? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Artinya tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan. Dia puasa sebulan tak tinggal sekali-kali melainkan pada bulan Ramadan.
Jadi hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa dia strict. Sebulan Ramadan itu, satu bulan itu hanyalah di bulan Ramadan, kata Aisyah. Dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang di dalam bulan Syaban. Mana Nabi kita banyak juga puasa dalam bulan Syaban, tapi bukanlah penuh sebulan sebagaimana yang dia puasa dalam bulan Ramadan. Yang ke-8, kita tangguh dulu perbahasan kita, iaitulah hari yang ke-8 sunat kita berpuasa. InsyaAllah ta'ala kita akan pergi kepada perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.